Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Azami bin Subandri dari kelas 2G, nombor metrik 2324 BE 167. Al-Muqaddimah As-Saniyah Hifzul Quran. Al-Marhalatu As-Saniyah Lumul Quran fi Ahli Siddiq. Wa hazihi yubayyanahu akhbarun nasi biha katibul wahyi al-aminu Zaid bin Sabit. Qala radhiyallahu anhu arsala ilayya Abu Bakr maqtala ahli al-Yamamah fa iza Umar bin al-Khattab indahu. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu inna Umar atani faqala innal qatla qad istahra yawm al-Yamamah biqara'il Qur'an wa inni akhsha an yastahirru al-qatlu bil qurra'i bil mawatani fayazhaba kathirun min al-Qur'an wa inni ara an ta'mura bi jami'il Qur'an. Qalat li Umar kaifa taf'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa kedua, pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perkara ini dijelaskan oleh seorang yang paling mengetahui mengenainya, iaitu penulis wahyu yang amanah, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Abu Bakar telah memanggilku setelah peristiwa pembunuhan ramai ahli Quran, yakni penghafal Al-Quran, di medan pertempuran Yamamah. Dan ketika itu Umar bin Al-Khattab turut berada di sisinya. Abu Bakar berkata, sesungguhnya Umar telah datang kepadaku dan berkata, ramai penghafal Al-Quran telah terkorban pada hari pertempuran di Yamamah, dan aku bimbang perkara yang sama akan berlaku di medan pertempuran yang lain, sehingga menyebabkan banyak bahagian Al-Quran akan hilang. Oleh itu aku berpandangan agar engkau memerintahkan agar Al-Quran dikumpulkan. Abu Bakar berkata kepada Umar, bagaimana aku boleh melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Umar, hadza wallahi khairun. Falam yazal Umar yuraji'uni hatta syarha Allah sadri lidhalik. Ra'aitu fi dhalika alladhi ra'a Umar. Qala Zaid, qala Abu Bakr, innaka rajulun syabun aqilun la nutahimuka wa qad kunta taktabu al-wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatabba'il Qur'an wajma'hu wa wallahi law kallafuni naqala jabalin minal jibali makani asqala alayhi mimma umrani bihi min jam'il Qur'an. Qultu kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala wallahi khairun. Falam yazil Abu Bakr yuraji'uni hatta syarha Allah sadri alladhi syarha lahu sadru Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Fatataba'tu al-Qur'an ajma'uhu min al-'usbi wal-likhafi wa suduri rijal hatta wajadtu akhirah surah Taubah ma'abi Huzayyamah al-Ansari lim ajidaha ma'a ahlin ghairi. Umar menjawab, demi Allah, ini adalah kebaikan. Umar terus-menerus meyakinkan aku sehingga Allah melapangkan dadaku untuk melaksanakan perkara tersebut. Lalu aku berkata kepada Zaid, engkau seorang pemuda yang cerdas dan kami tidak meragukan engkau. Engkau pernah menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dapatkan Al-Quran dan himpunkan ia. Demi Allah, jika mereka memberi tanggungjawab untuk memindahkan sebuah gunung, itu tidak akan lebih berat bagiku daripada apa yang mereka perintahkan, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Aku berkata, bagaimana kamu semua boleh melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar menjawab, demi Allah, ini adalah kebaikan. Abu Bakar terus menerus meyakinkan aku sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana dia telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Lalu aku dapatkan Al-Quran untuk dihimpunkannya daripada pelepah kurma, kepingan batu dan dada para sahabat, sehingga aku menemui ayat terakhir daripada surah At-Taubah bersama Abu Huzaimah Al-Ansari. Aku tidak menemuinya pada sesiapa pun selain daripadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum hatta khatamat surah At-Taubah.
فكانت تصف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. هل هناك جمع وقع في خلافة عمر؟ روي في ذلك من الخبر ما لا يثبت من طريق النقل إما من رواية ضعيف أو من جهة انقطاع fil isnad. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu sendiri yang menjadi sangat keberatan kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, sangat mengambil berat tentang keimanan dan keselamatan kamu, dan ia pula amat belas kasihan lagi amat mengasihani akan orang-orang yang beriman. Surah Taubah ayat 128-129. Maka mushaf Al-Quran itu berada di sisi Abu Bakar sehingga beliau wafat, kemudian berada di sisi Umar sepanjang hayatnya, dan seterusnya berada di sisi Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Adakah terdapat pengumpulan Al-Quran pada zaman pemerintahan Umar? Terdapat riwayat mengenai ia, tetapi tiada yang sahih daripada sudut periwayatan, sama ada ia datang daripada jalur periwayatan yang lemah atau sanadnya terputus. Wasahihu ma taqaddama fi hadithi Zaid bin Thabit anna Umar asyara ala Abi Bakr bijami' al-Quran wa anna as-sahfa allati jumi'atu ala ahdi as-Siddiq bi qayti ba'dahu inda Umar ila an istushhida radhiyallahu anhu summa inda ibnitihi Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Al-marhalatu as-salasa jam'ul Quran fi ahdi al-Uthman wa hadhihi hiya marhalatul akhiratu min marahil jam'il Quran wa hiya allati summa fiha jam'un nasi ala mushafin wahidin min alifatani wa ilaika qissah zalik. Riwayat yang sahih ialah sebagaimana yang telah disebut dalam hadis Zaid bin Thabit bahawa Umar telah mencadangkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Abu Bakar kekal berada di sisi Umar sehingga beliau syahid, kemudian disimpan oleh putrinya Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha. Tahap ketiga, pengumpulan Al-Quran pada zaman Utsman. Ini adalah tahap terakhir dalam proses pengumpulan Al-Quran di mana umat Islam disatukan dengan mushaf bagi mengelakkan perpecahan. Berikut adalah kisahnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Hadzifah bin al-Yaman pada Utsman wa kana yughazi ahli Syam fi fathi Irminah wa Azerbaijan ma'a ahli al-Arab fa awza'a Hadzifatan ikhtilafahum fil Quran. وقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين اضرب هذه الأمة قبل أن يختلفوا بالكتاب الاختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف نسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن عاصم وعبد الرحمن بن بن هشام فنسخوها في المصحف. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Hudzaifah bin al-Yaman datang menemui Utsman selepas beliau turut serta dalam peperangan bersama penduduk Syam bagi membuka Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Ketika itu Hudzaifah merasa takut dengan perbezaan dalam bacaan Al-Quran yang wujud di kalangan mereka. Lalu beliau berkata kepada Utsman, wahai Amirul Mukminin, bertindaklah segera menyelamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam kitab Al-Quran sebagaimana perselisihan yang berlaku dalam kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka Utsman mengutus surat kepada Hafsah, kirimkan kepada kami lembaran-lembaran Al-Quran yang agar kami dapat menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf, dan setelah itu kami akan kembalikannya kepada engkau. Lalu Hafsah mengirimkan lembaran-lembaran tersebut kepada Utsman. Maka Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Al-Zubair, Said bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham untuk menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf. Waqala Utsman li rahtil al-Qurasyain al-thalath idza ikhtilaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Quran wa fi riwayatin fi Arabiyyah min Arabiyyat al-Quran faqatamuhu bilisan Quraisy wa inna man nazala bilisanihim fa'alu hatta idza nasakhu as-sahaf bil musahif radda Utsman as-sahaf ila Hafsah wa arsala ila kulli afkin bi mushaf mimma nasakhuha wa amra bima sawa min al-Quran fi kulli sahifatin aw mushafin ay yuqra. Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy tersebut, jika kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit dalam suatu bagian Al-Quran dalam satu riwayat tentang perkara yang berkaitan dengan Al-Quran, maka tulislah ia dalam dialek Quraisy, kerana sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam dialek mereka. Mereka pun melaksanakan arahan tersebut sehingga selesai menyalin lembaran-lembaran tersebut ke dalam mushaf-mushaf. Setelah itu
Utsman mengembalikan lembaran-lembaran tersebut kepada Hafsah dan mengirimkan mushaf-mushaf yang telah disalin itu ke setiap wilayah. Beliau juga memerintahkan agar segala bagian Al-Quran yang terdapat dalam lembaran-lembaran atau mushaf-mushaf lain dibakar. Al-Mabhathu Al-Thalatha Al-Farqu baina Jam' As-Siddiq wa Jam' Utsman. Wal-farqu baina al-jam'ain zahiran min al-riwayat as-sahihah fi dhalik wal-fariqu bainahuma fi amrin barizin. Al-awwal as-sabab ad-da'i lil-jam'. ففي عهد الصديق الخوف على ذهاب القرآن بذهاب حملته كما وقع في إشارة عمر على أبي بكر حيث قال إني أخشى أن يستحر القتل بالقرى بالمواتن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجميع القرآن. Perbedaan ketiga perbezaan antara pengumpulan Abu Bakar dan pengumpulan Utsman. Perbezaan antara kedua-dua pengumpulan tersebut jelas berdasarkan riwayat sahih mengenainya dan perbezaannya terletak pada dua perkara. Pertama, sebab yang mendorong pengumpulan. Pada zaman Abu Bakar, dorongan utama adalah kebimbangan terhadap kehilangan Al-Quran disebabkan kematian para penghafalnya. Sebagaimana yang disebut dalam catatan Umar kepada Abu Bakar, di mana beliau berkata, sesungguhnya aku bimbang pembunuhan akan semakin banyak berlaku atas para penghafal Al-Quran di beberapa medan perang sehingga banyak ayat Al-Quran akan hilang. Oleh itu aku berpendapat engkau perlu memerintahkan supaya Al-Quran dikumpulkan. Amma fi ahdi Utsman fakana da'i al-khawfu ala al-ummati min al-iftitan fi dina bisabab ikhtilaf al-huruf allati yuqra'a biha al-Quran kama kana fi isharati Hazifah bin al-Yamani ala Utsman qala lahu ya amirul mu'minin idrak hadhihi al-ummah qabla an yakhtalafu fil kitab ikhtilaf al-yahud wan nasar wa idza kana ba'du kabar sahabati lam yastaw'abu awwal al-amri misla dhalika ikhtilaf ka abiyyin min Ka'ab hatta azal Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu al-haraj fa kayfa ash-sha'nu fi sa'iri an-nasi ba'da intishar al-islam wa tawassi' waqa'atihi wa kathir min dakhala fihi min asy-sya'ab. Adapun pada zaman Utsman, dorongannya adalah kebimbangan terhadap perpecahan dalam kalangan umat disebabkan perbezaan dalam bacaan huruf-huruf Al-Quran. Ini sebagaimana cadangan Hudzaifah bin Al-Yaman kepada Utsman, di mana beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, bertindaklah sekadar menyelamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam kitab Al-Quran, sebagaimana perselisihan yang berlaku dalam kalangan Yahudi dan Nasrani. Jika sebagian sahabat besar seperti Ubay bin Ka'ab pada awalnya tidak memahami perbezaan bacaan tersebut sehingga Rasulullah SAW menghilangkan keraguan daripadanya, maka bagaimana pula keadaannya dengan umat yang lebih ramai selepas Islam tersebar luas, wilayahnya bertambah besar dan ramai dari berbagai bangsa memeluk Islam. As-sani as-sifatu allati waqa'a 'alaiha al-jam' fi ahdi Siddiq jam' al-Quran min as-sudur was-sudur ala sifati allati akhadhaha an-nasu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kitabaha bi amrihi kitab wal wahyu wa sarat jami'an bima fiha al-ahraf sab'atu fi suhufin mahfuzatan fi mawdi'in wahidin wa lam tuktab minha al-musahif yawma idhin kama anna zahir al-amri anna as-sawra lam tuwallaf bi yawma idhin ala sifin ma'ayyanatin innama fi qissati dhalika ma yash'aru bidammi ayati surah al-wahida ila ba'diha kama samu'uha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kutubuha anhu kasya'ni fi akhir surah Taubah. Wa amma fi ahdi Utsman fa innal jam'a kana bi kitabihi mushifun yakunul nasi imaman la yakhtalafu fi syai'in min hurufihi ya'samuna bihi min ad-dalalah. Kedua, kaidah pengumpulan. Pada zaman Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan daripada lembaran dan hafalan manusia berdasarkan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dicatatkan oleh para penulis wahyu atas perintah baginda. Semuanya digabungkan, termasuklah kesemua 7 qiraat yang wujud ke dalam satu koleksi dalam bentuk lembaran yang disimpan di satu tempat. Namun mushaf belum lagi ditulis pada waktu itu. Juga kelihatan bahawa surah-surah belum lagi disusun dalam urutan tertentu. Namun berdasarkan kisah tersebut, ada petunjuk bahawa ayat-ayat dalam satu surah digabungkan bersama sebagaimana yang didengar daripada Rasulullah SAW dan dicatatkan daripadanya seperti dalam perihal akhir surah At-Taubah. Adapun pada zaman Utsman, pengumpulan dilakukan
dengan menulis sebuah mushaf yang menjadi rujukan utama bagi semua umat Islam tanpa sebarang perbezaan pada huruf-hurufnya demi melindungi umat daripada kesesatan. وجعل عثمان رضي الله عنه إمامه في ذلك الصف التي جمعت في عهد الصديق وأمر الكتاب أن يسيروا فيها اختلفوا فيه إن الكتابة إلى لغة قريش فتكون فصلا بينهم وكل حرف لا يأتي على موافقة الرسم وإن كان من السبعة فلم يكتبوه بالمصحف ذلك أن الصحابة أدركوا المعنى الذي لأجله أنزل القرآن على 7 أحرف وهو التيسير على التعليم وأنه ما من حرف إلا وهو على وفاق الآخر في معناه ورأوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ظهور اختلاف الأمة بسبب ذلك كما رأوا العلة في اختلاف الأحرف التي هي تيسير قد زالت وبدأ يهل محلها فرقة وفتنة قد رأوا تلك فتنة بحفظ القرآن مجموعا على رسم واحد أمم على جميع عواصم الدولة الإسلامية وبقي من تلك الأحرف ما يتفق في الرسم مع المصحف الإمام. Utsman radhiyallahu anhu menjadikan lembaran yang dikumpulkan pada zaman Abu Bakar sebagai rujukan utama dan memerintahkan para penulis untuk mengutamakan dialek Quraisy dalam perkara yang mereka perselisihkan. Setiap huruf yang tidak sesuai dalam tulisan mushaf rujukan walaupun sebagian daripada 7 qiraat tidak ditulis dalam mushaf tersebut. Ini kerana para sahabat memahami hikmah di sebalik penurunan Al-Quran dalam 7 qiraat, yaitu untuk memudahkan pembacaan. Namun mereka juga menyadari bahawa setelah kewafatan Rasulullah SAW muncul perbezaan dalam kalangan umat. Disebabkan perbezaan tersebut, mereka dilihat bahawa sebab untuk adanya 7 qiraat yaitu kemudahan telah hilang dan bertukar kepada perpecahan dan fitnah. Maka mereka mencegah fitnah tersebut dengan memelihara Al-Quran dalam bentuk mushaf dengan satu ras, yakni tulisan yang kemudian disebarkan ke semua wilayah utama negara Islam. Daripada 7 qiraat tersebut, hanya yang sesuai dengan ras mushaf rujukan sahaja yang dikemukakan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum.